أكبر الله 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 أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما ولا يعبدون إلا الله ولا نشرك به شيئا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Terutamanya nikmat yang paling agung, iaitu iman. Mudah-mudahan dengan Islam kita dihidupkan atas muka bumi ini. Dengan Islam kita bakal dimatikan oleh Allah. Dan mudah-mudahan dengan Islam kita bakal dimasukkan ke dalam syurga Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suasana keadaan walaupun agak kurang daripada berbanding sebelumnya, dengan sebab ujian dan musibah yang Allah timpakan ke atas kita, bukan sekadar kita, bahkan seluruh dunia secara umum. Tetapi mudah-mudahan dengan itu menjadi sebab kepada muhasabah kita bersama, supaya kita sentiasa menginsafi kesalahan dan dosa-dosa kita kepada Allah. Mudah-mudahan terangkat musibah dan bala yang Allah turunkan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bila kita berbicara tentang kurban, istilah kurban ini berasal daripada perkataan bahasa Arab qaruba, qaribun, makna ada ke hampir. Kurban ada alif nun nujum. Bahasa Arab alif nun sambungan di hujung membawa kepada makna bersangatan. Kalau qarib itu doke, kurban itu sangat doke, luas kedekatannya, sangat-sangat hampir, yakni merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penciptanya. Muslimin yang dirahmati Allah taala, di dalam Al-Quran masyhur diceritakan sejarah pengorbanan dua beranak, Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam, seperti mana umum kita tahu. Sehingga pengorbanan dua beranak ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengorbanan yang hebat. Wa fadainahu bidhibhin azim. Kami gantikan korban yang sepatutnya menyembelih seorang anak daripada seorang bapa, diganti oleh Allah taala dengan seekor kibas. Kalau kita mengambil sejarah yang ke belakang lagi daripada itu, maka kita akan dapati pengorbanan bermula daripada manusia pertama ciptaan Allah Subhanahu wa taala, anak beranak. Apabila Allah taala menyebut dalam Al-Quran, watlu alaihim naba'a abnai adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Allah taala menciptakan tentang dua anak Adam alaihi salam, Habil dan Qabil. Apabila Allah taala perintahkan untuk berkorban, sedangkan sejarahnya di antara ulama menafsirkan seorang penanam sayur dan seorang lagi pembolok binatang, menternak binatang. Allah perintahkan mereka korban. Korban sini bukan berkorban seperti mana istilah yang kita pahami daripada kalangan kita Melayu. Korban itu nyembelih, ataupun lebih umum korban itu kita korbankan. Tetapi korban di sini membawa kepada makna bagaimana suatu keadaan, suatu perbuatan yang boleh menjadi sebab hampirnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka secara ringkasnya, Allah terima oleh korban seorang, tidak daripada yang satu lagi. Walam yutaqabbal minal akhar. Allah tak terima satu lagi. Tak perlu apa dengan kita. Kita nak korban apa? Sayur yang ada kita Allah bukan makan minum. Apa yang ada kita nak korban ke Allah Ta'ala? Tak ada apa yang Allah kita. Sedangkan yang seorang lagi melihat dari sudut bagaimana perintah Allah Ta'ala itu perlu ditundukkan, perlu diakurkan diri kita dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala membuat kesimpulan hujung. Bagaimana Allah menerima yang satu lagi dengan nilaian apa? Wa innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Hanya sahaja Allah Ta'ala terima
daripada orang-orang yang bertakwa. Urusannya ada nilai takwa. Takwa di sini lebih kepada makna ikhlas. Dan segala ibadah amal soleh kita memang ini yang paling utama, keikhlasan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirmanlah untuk kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah firman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah tidak cenderung melihat bagaimana daging yang kamu korbankan, darah yang keluar daripada binatang sembelihan yang kita korbankan, tapi Allah melihat bagaimana urusan pengorbanan kamu memberi kesan takwa dalam hidup dan diri kamu. Korbanlah selori, 2 lori, berpuluh-puluh lori lembu, tetapi tidak makin dekat pada Allah. Baca Quran yang malih, salat jamaah yang malih, di masjid boleh, majlis ilmu tak ada dalam senarai jadual kehidupan mingguan, maka tidak ada makna sedikit pun, melainkan itu jadi sebab dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu menjadi sebab kepada tanda-tanda koreh hatinya di sisi Allah Ta'ala. Inna ab'adan nasi minallahil qalbil qasi. Sesungguhnya orang yang paling jauh daripada Allah adalah orang yang hatinya koreh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengkisahkan beberapa orang Nabi dan Rasulnya di dalam surah Al-Anbiya, bermula daripada ayat 83 ataupun 82 sehingga ayat 90. Allah memulakan cerita Nabi-Nya dengan seorang Rasul yang diuji hebat oleh Allah Ta'ala dengan penyakit. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr. Kata Ayub, Allah Ta'ala menguji dia dengan penyakit yang tak pernah Allah beri sebelum, dan selepas itu takkan ada Allah Ta'ala beri penyakit seumpama dia. Dia mengadu kepada Allah Ta'ala yang sebelum tak pernah. Tafsir menceritakan dia diuji dengan penyakit yang sangat berat ini selama 7 tahun. Sampai bini sebut, kau utusan Allah, kau orang soleh, kau tak boleh angkat tangan minta Allah sembuhkan? Dia rasa malu minta dengan Allah. Dia pun beritahu pada bini, aku diuji dengan penyakit 7 tahun. Tak pernah fikir kau berapa puluh tahun Allah beri kita sehat, hidup nyaman. Baru beberapa tahun Allah uji dengan penyakit. Aku diam bini. Maka dia minta dengan Allah dalam ayat ni. Dia minta dengan Allah, ya Allah, aku ditimpakan sakit. Pasal apa dia minta Allah angkat sakit ni? Pasal bermula penyakit telah mengganggu ibadah dia. Penyakit telah mengganggu urusan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok macam kita sakit lutut tu kadang-kadang hilang khusyuk, sakit pinggang hilang khusyuk, sakit perut hilang khusyuk. Ada beberapa jenis penyakit yang kalau kita beribadah mengganggu urusan ibadah kita dengan Allah Ta'ala. Maka dibenarkan untuk kita meminta kepada Allah mengangkat penyakit. Bahkan kalau tidak mengganggu pun boleh. Ataupun dalam keadaan kita sihat tak sakit pun minta dengan Allah supaya tidak ditimpakan sakit, supaya kita tidak menjadi sebab kepada hubungan kita dengan Allah terganggu. Muslimin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengangkat penyakit. Pasal apa? Pasal dia hubungan, dia makin dekatkan diri kepada Allah Ta'ala kerana berkeyakinan ini menjadi sebab kepada Allah membantu, menjadi sebab kepada Allah Ta'ala mengeluarkan daripada segala masalah, segala masalah dan juga gangguan-gangguan dalam kehidupan. Maka sebab itu ayat yang kedua menceritakan pula bagaimana seorang Rasul utusan Allah bernama Yunus yang disebut dalam Quran wa Dhunnun. Dhunnun adalah merujuk kepada Yunus alaihi salam yang ditelan ikan hud, ikan paus, ikan bosang. Dia duduk dalam tu. Pun Allah Ta'ala mengeluarkan dia. Fanajjainahu minal gham. Allah keluarkan daripada paut ikan nun. Pasal apa? Dalam tu dia hanya berzikir dan menyerah diri kepada Allah. La ilaha illa anta inni kuntu minal zalimin. Allah Ta'ala memberikan dia jalan keluar. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Yang demikian itulah Allah menyelamatkan orang-orang beriman. Dengan sebab apa? Dalam susah,
dia menyorah dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Semakin dekat, semakin Allah memberi laluan, jalan keluar bagi jalan masalah. Yang terakhir, Allah menceritakan bagaimana seorang Rasul bernama Zakaria alaihi salam yang dalam keadaan tua minta kepada Allah supaya Allah tidak membiarkan dia hidup keseorangan tanpa zuriat. Sangat tua, dah beruban, tak terdaya, tambah dengan istrinya yang tua dan dalam keadaan mandul disebut dalam Quran. Kalau mudah fahamnya daripada kalangan kita, logik akal fikiran kita takkan dapat anak. Dia minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar zuriat, anak diberi Allah Ta'ala dengan nama Yahya alaihi salam, bahkan menjadi Rasul seperti mana bapa. Dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa, menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akhirnya memberi jalan keluar kepada dia. Dan begitu Rasul yang ke-10 masuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir disebut dalam ayat sebagai kesimpulan, tidak satu pun terkecuali para nabi dan rasulnya, melainkan semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ashaddan nasi al-anbiya, inna ashaddan nasi bala'an amthal fal amthal, atau kama qala, sesungguhnya paling bangit diuji oleh Allah Taala daripada kalangan manusia adalah para nabi yang dilantik oleh Allah Taala, kemudian orang yang yakni para ulama salihin, awliya ila salihin dan seumpama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Apa kata Allah Taala sebagai kesimpulan daripada ujian Allah berikan kepada utusan-utusan dia? Allah Taala sebut, innahum yusari'una fil khairat wa yad'una raghaban wa rahaba, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sesungguhnya mereka itu sangat segera melaksanakan kebaikan dan berdoa kepada Allah penuh pengharapan. Apa saja masalah, bahkan tak ada masalah, mereka tetap menghampirkan kepada Allah. Apalagi dalam keadaan masalah, sifat mereka innahum yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka itu bersegera mencari Allah, bukan cari macam kita cari barang. Bersegera mendapatkan Allah dengan makna melihat dalam diri dia kok ada kesalahan Allah, dan melihat bagaimana Allah utusan yang dipilih tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian tertentu, menjadi sebab ujian itu menaikkan darjah mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut wa yad'unana raghaban wa rahaban, sangat-sangat minta pada Allah Taala. Muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita, bahkan semua manusia yang tidak pernah diuji? Pernah diuji. Kita yang dalam ni siapa tak pernah diuji? Tapi muhasabahlah. Ujian Allah Taala itu kadang-kadang taklah terlalu bonang berbanding dengan orang lain yang diuji jauh lebih baik daripada kita. Itu satu. Nombor dua, fikirkan dan muhasabahkan ujian yang Allah berikan dan tipu daya kita. Tu berapa lama bonang? Mungkin sakit gigi 2 minggu, mungkin tak ada duit 6 bulan, mungkin kesempatan setahun. Muhasabahkan. Allah bagi sehat ke kita berapa lama? Allah bagi kita gembira berapa lama? Allah bagi kita lapang bagaimana? Semua itu menjadi sebab kepada nikmat yang kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur. Kamu dilupakan dengan habuan dunia. Habuan dunia yang paling banyak melupakan kita dengan Allah adalah harta benda, termasuk duit ringgit yang dirobot-robot oleh manusia, yang akhirnya dia mati tak buat satu apa pun. Sebahagian manusia bersakit-sakit mencari duit, akhirnya duit yang dia dapat bola pula masa dia sakit, habis kat situ ya. Muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu fikirkanlah, Allah menyebut di dalam beberapa ayat dalam Quran, walaupun dalam bentuk ayat yang agak tapi mempunyai maksud dan makna yang sama.
Di antaranya Allah Ta'ala sebut, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagi kamu daripada dunia. Dalam ayat yang lain, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal bagi kamu. Dan beberapa ayat yang lain semakna dengan dia, supaya menyuruh dan mengetah manusia itu fikir, hidup dunia sementara, sehari dua, tak esok, tak lusa, tak tulen, kita akan dijemput bertemu Allah Ta'ala. Apa yang kita bawa? Dua istilah yang mudah dipaham. Satu, nama pahala. Nombor dua, nama dosa. Fikirkanlah. Itulah perkara yang kita bawa balik, masuk dalam lubang sempit yang takkan boleh ke mana-mana, bahkan tak boleh bergerak ke sana dan ke sini. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang Allah Ta'ala beri, pasti Allah Ta'ala akan bertanggungjawabkan di kemudian hari, seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sesungguhnya, kemudian sungguhnya kamu pasti akan ditanya satu persatu tentang nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu. Bukan sekadar duit ringgit, harta benda yang pasti-pasti dah, itu yang Allah Ta'ala akan tanya, selain daripada nikmat-nikmat yang kadang-kadang jauh lebih besar daripada hanya sekadar duit dan harta benda. Tak pernahkah kita fikir bagaimana nikmat mata untuk kita boleh melihat? Tak pernahkah kita memikirkan nikmat telinga yang kita boleh mendengar? Tak pernahkah kita memikirkan nikmat lidah dan mulut sehingga kita boleh berkata-kata? Begitulah seterusnya. Inilah nikmat agung dan besar yang membezakan kita di antara kita dengan hayawan dan juga binatang, yang menjadi sebab keistimewaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah Ta'ala sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami ciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalau sebahagian daripada kita mengambil bahagian daripada korban, mudah-mudahan ibadah korban kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ganjaran berlipat kali ganda. Di samping Allah Ta'ala menjadikan itu sebab bagi kita untuk menjadi semakin hampir dan hampir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang tidak mengambil bahagian daripada korban, kita juga ada ruang yang sama banyak sama luas sama bahagian masing-masing untuk sentiasa memikirkan bagaimana untuk kita berusaha menjadi sebab kita semakin hampir dan semakin hampir kepada Allah. Di hari yang mulia ni, kita usaha banyakkan sedekah. Kalau beberapa hari yang sudah di antara 10 yang terawal daripada Zulhijjah, itu memang disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis keistimewaannya. Ketahuilah dan ingatlah, ini hari terakhir daripada tempoh 10 yang terawal daripada Zulhijjah. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Ulama kebanyakan yang menafsirkan bahawa 10 malam itu merujuk kepada 10 terawal daripada Zulhijjah. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat muliakan dia, seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zama 'inda Allah Ta'ala wa la ahabba ilaihi al-'amal as-salih fiha min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Fa'kthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid aw kama qala." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih hebat dan mulia di sisi Allah, yang lebih agung di sisi Allah, dan yang lebih dicintai oleh Allah apabila beramal saleh di dalamnya, melainkan 10 terawal daripada Zulhijjah. Maka perbanyakkan tahlil, takbir dan tahmid. Begitu juga dengan amal-amal saleh yang lain. Apa saja kita laksanakan, usaha laksanakan, yang di antara lain adalah kita bersedekah, kerana sedekah terlalu banyak kebaikan yang semua umum tahu. Walau tak banyak pengetahuan kita tentang sedekah, tapi memandai satu perkara yang kita faham, bahawa sedekah yang pertama memadam kemurkaan Allah. Nombor 2, sedekah menggugurkan dosa kesalahan kita. Nombor 3, sedekah menjamin seorang tidak akan memperoleh kemiskinan dalam hidup. Yang keempat, menjadi sebab kepada kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup yang selalu bersedekah. Terakhir, nombor 5, menjadi sebab kemudahan bagi kita diluaskan oleh Allah Ta'ala kubur kita.
Jadi sebab kepada kita ringan ataupun berat timbangan amal kebaikan kita. Terakhir, mudah kita boleh samaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amin 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 ya muwaffiqal rahim. Waffiqna بطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنبنا يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Muslimin yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya sendiri untuk kita semua bertakwa kepada Allah, karena Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya bertakwa dan menyuburkan ketakwaan dalam hati kita. Mudah-mudahan sebab kepada kita mati dalam kerana Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada hari yang sangat mulia ini, sama-samalah kita memperbanyakkan ibadah seperti mana yang disebut dalam khutbah yang pertama. Ini hari terakhir daripada 10 hari yang terawal daripada Zulhijjah yang disebut dalam dengan kemuliaan dan keagungannya. Sama-samalah kita merabut sehingga yang terakhir ini keadaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beramal pada 10 yang terawal daripada Zulhijjah, yudha'afu bi 700 dhifin, akan diganda oleh Allah Ta'ala dengan gandaan 700 kali lipat. Mudah-mudahan adalah bahagian daripada kita yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan jangan kita lupa pada orang-orang yang susah, bersedekahlah, kerana hari ini hari gembira, hari raya. Dan ada daripada kalangan dan sebahagian daripada masyarakat kita tak dapat bergembira seperti mana kita hiburkan mereka. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, idkhalus surur fi qalbi mu'min, memasukkan perasaan kegembiraan ke dalam hati seorang ataupun ke dalam hati saudara seorang mukmin daripada kalangan kita. Mudah-mudahan dengan sedikit amal yang kita laksanakan, dengan sedikit ibadah yang kita laksanakan, Allah Subhanahu wa taala redha atas kita dan memberi keberkatan kepada kita, berkat umur kita, berkat pekerjaan kita, berkat rezeki kita, berkat anak-anak kita, berkat segala-galanya dalam kehidupan kita, yang itu menjadi sebab kepada ketenangan dan kesenangan hidup kita, bukan setakat di dunia, bahkan membawa kepada alam akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan pada hari yang mulia, yang sangat mulia ini, jangan kita laksanakan sesuatu jadi sebab kepada Allah hapuskan kebaikan kita. Sepatutnya kita usahakan sesuatu yang boleh menghapuskan dosa kesalahan kita. Tapi sebahagian masyarakat tidak lagi melaksanakan benda yang sedemikian, tapi bahkan menghapuskan kebaikan, bukan dosa, menghapuskan kebaikan dan menambah dosa-dosa mereka, wa'iyadzubillah, dengan hari ini berhiburan yang tidak disukai oleh syarak, yang dibenci oleh Allah dan tidak diredai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga
pada hari yang gembira, kita jangan menjadi sebab kepada Allah benci pada kita dengan pakaian-pakaian baru, pakaian-pakaian cantik yang tidak menepati syarak, terutama daripada kalangan perempuan. Ada daripada kalangan kita yang namanya isteri, daripada kalangan kita yang namanya anak-anak perempuan kita. Maka tanggungjawab kita melihat ke semua ini. Jangan lepaskan mereka dengan pakaian-pakaian yang tidak disukai oleh agama. Pakaian yang terdadah dengan dadahan aurat mereka, pakaian yang ketat sandat dengan membentuk aurat mereka. Semua ini dibenci syarak. Tapi oleh kerana zaman moden ini itu telah menjadi kebiasaan, sehingga akhirnya masyarakat melihat menjadi tidak mengapa, tidak jadi apa-apa, bahkan telah menjadi suatu benda yang hukumnya boleh-boleh saja. Kerana mereka takut untuk mengatakan halal, mereka takut nak mengatakan harus, mereka tahu itu haram. Tetapi mereka bila ditanya apakah ini boleh, boleh-boleh saja. Tidak lagi menjawab dengan bahasa hukum, tetapi dengan bahasa-bahasa adat seperti mana yang berlaku sekarang ini. Itu sepatutnya kita jauhi. Pakaian-pakaian begini jangan sampai sangkut dalam ahli keluarga kita. Jangan sampai kita jadi orang yang redha dengan apa yang dibenci oleh Allah. Begitulah sebaliknya, jangan sampai satu benda yang kita benci tapi itu diredai oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberkati dan merahmati kita, dan yang terakhir mengampuni dosa kita pada hari yang sangat mulia ini, sangat-sangat didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebaikan dalamnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عيوب معلمينا عنا ولا تذهب بركات علومهم منا واغفر لهم ولنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا أهلكته ولا ظالما إلا خذلته ولا مظلوما إلا نصرته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا كربا إلا نفشته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا من ذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله تعالى يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.